Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Kita sama balik kitab kita ni Sahih Bukhari bersama terjemah dan ulasan oleh Maulana Muhammad Asri. Jadi kita tengah bincang hadis yang kenal lah. Hadis kenal. Qala hadatsana, kalau kaedah benarnya kalau depan tu guru yang ada sanad wabihi qala hadana qala hadatsana abdan qala akhbarana abdullah qala akhbarana yunus an zuhri tahwilna wa hadatsana bishr bin muhammad qala akhbarana abdullah qala akhbarana yunus wa ma'mar an zuhri nahwu qala akhbarani ubaidullah bin abdullah an ibn abbas قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل وكان يلقاه في كل ليلة من رمضان فيدارسه القرآن فلا رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود بالخير من ريح المرسلة. Lihat atraf hadis ke-6 pada 1902, 3220, 3524, 4997. Hadis yang sama dah. Asal dah. Atrah ni besar dah. Tak apalah. Yang hadis kena ni abdan. Meriwayatkan pada kami katanya Abdullah bin Al-Mubarak. Meriwayatkan pada kami katanya Yunus. Meriwayatkan pada kami daripada Az-Zuhri. Kata Imam Bukhari lagi. Bishr bin Muhammad juga meriwayatkan pada kami. Katanya Abdullah meriwayatkan pada kami. Katanya Yunus bin Ma'mar meriwayatkan pada kami daripada Az-Zuhri. Hadis yang semakna dengan hadis sebelumnya. Katanya Ubaidullah bin Abdullah meriwayatkan kepada saya, diambilnya riwayat ini daripada Ibn Abbas. Katanya sungguhnya Rasulullah SAW adalah orang yang paling pemurah. Sifat pemurah baginda SAW itu lebih ketara lagi di bulan Ramadan, ketika Jibril menemuinya. Jibril menemui baginda SAW pada setiap malam di bulan Ramadan. Pada ketika itulah dia, yakni Jibril AS, bertadarus Al-Quran dengan baginda. Maka Rasulullah SAW menjadi lebih pemurah lagi dalam memberi kebaikan pada manusia daripada angin yang dilepaskan untuk membawa mendung ke serata tempat di muka bumi ini. Cakap dengan hadis ni, hadis yang ke-6 dah. Hadis ke-7 panjang ni. Hadis ke-6 ni seterusnya pendek lah. Jadi memulai bincangnya Abdan ni, siapa dia? Abdan perawi dia. Bidatab Abdan. Nama sebenar beliau ialah Abdullah bin Uthman bin Jabalah bin Abi Rawat Al-Ataki Al-Marwazi. Beliau adalah maula, yang ni hamba bebasan lah. Kalau sebut maula ni hamba yang telah dibebaskan lah. Hamba bebasan Muhallab bin Abi Sufrah. Abdan hanyalah nama gelaran beliau, laqab. Jadi Abdan ni bukan nama sebenar, nama gelaran dia. Setengah ulama berpendapat abdan adalah nama yang telah dipindah dan diubah daripada bentuk asalnya menurut kaedah pengubahan dan pemindaan nama min babi taghyiril asma. Nah, ini dalam bab pindah nama dah, tukar nama. Antara nama dipindah dan diubah dalam penggunaan orang Arab daripada bentuk asalnya ialah Ali. Ia dipindah dan tukar daripada Adlan. Ali sebenarnya Adlan dah. Bahasa Arab sebenarnya Adlan, tapi ditukar jadi Ali dah. Ahmad bin Yusuf Aslami dipindah dan tukar kepada Hamdan. Wahab bin Baqiyah Al-Wasiti dipindah dan tukar kepada Wahban. Wahab tu jadi Wahban. Tak ada apa ni. Ahmad tu jadi Hamdan, nak tukar. Kerana mengikut keadaan inilah juga Abdullah bin Uthman telah dipindah sehingga ia bertukar menjadi Abdan. Abdullah benar jadi Abdan. Tetapi Al-Hafiz Al-Aini menukil pendapat Ibn Tahir bahawa nama sebenar Abdan ialah Abdullah. Itu nama sebenar. Nama panggilan beliau kunyah pula ialah Abu Abdurrahman. Setelah dua nama itu dicampurkan, wujudlah dua Abdun. Abdullah dengan Abdurrahman. Jadi kemudian daripada dua Abdun itulah terjadi Abdan. Abdan ni dua lah, alif nun dah. Abdan sebagai isim tasniah, isim dua dah. Kata nama dua orang, isim tasniah. Jadi menurut Ibn Tahir, ia tidak terbentuk kerana mengikut kaedah pengubahan dan pemindahan nama. Mimba bitaghyir asma' bukan. Taghyir asma' ni contohnya Alan adalah Ali jadi Alan.
Tapi dia disebabkan oleh dua tasniah, isim tasniah ni, abdan. Mana yang terbentuk kerana telah wujud dua abdun. Dua abdun hasil gabungan alam, nama sebenar, dan kunyah, nama panggilan, yang bermula dengan perkataan abdun. Al-Aini menterjihkan pendapat Ibn Tahir dalam masalah ini. Adnan adalah seorang perawi yang siqah dan hafiz. Antara guru beliau yang masyhur ialah Imam Malik dan Hammad bin Zaid. Antara murid beliau yang masyhur pula ialah Imam Zuhli dan Imam Bukhari. Dalam Sahih Bukhari sahaja terdapat sebanyak 110 hadisnya. Beliau telah meninggal dunia pada tahun 221 Hijrah ketika berumur 76 tahun. Para ulama hadis menyebutkan bahawa jika Abdan mengambil suatu hadis daripada Abdullah tanpa menjelaskan identiti Abdullah yang mana satu, maka ia berarti Abdullah bin Mubarak. Kalau disebut Abdullah saja, maksudnya Abdullah bin Mubarak, Abdan ambil hadis daripada Abdullah bin Mubarak. Rujuk Umdatul Qari jilid 1 muka 74, Tahzibul Kamal jilid 15 muka 276 hingga 279, Kashful Bari jilid 1 muka 451 hingga 452, Nasrul Bari jilid 1 muka 142. Okay, yang ke-72 dia. Lepas tu Abdan meriwayatkan kepada kami katanya Abdullah bin Mubarak. Nah. Siapa dia Abdullah bin Mubarak ni? Dia datang Abdullah bin Mubarak. Beliau ialah Abdullah bin Mubarak bin Wadih Al-Hanzali Al-Marwazi. Abdullah bin Mubarak adalah seorang ulama yang terkemuka dalam bidang hadis dan bidang fiqh. Di samping sepenuh masa berkecimpung di dalam bidang ilmu, beliau juga menghabiskan masanya dengan berjihad, pergi jihad. Pada 1 tahun dan menaikkan haji pada tahun berikutnya secara bergila-gila. Jihad, lepas jihad, itulah haji lah. Abdullah bin Mubarak adalah seorang imam dan hujjah dari kalangan tabi'in yang disepakati para ulama tentang kesiqahan dan kehebatan ilmunya. Sepakatlah. Ismail bin Ayyash berkata, sejauh pengetahuanku, segala sifat baik dan mulia telah dikurniakan oleh Allah kepada Abdullah bin Mubarak. Di zamannya tidak ada orang sepertinya di atas muka bumi ini. Melihat kepada Abdullah bin Mubarak yang sentiasa menyendiri, ada orang bertanya beliau, tidakkah Tuhan sepi ketika menyendirinya? Jawab Abdullah bin Mubarak, bagaimana aku akan berasa sepi ketika aku senantiasa bersama Rasulullah SAW? Maksudnya adalah bagaimana beliau akan berasa sepi dalam keadaan sentiasa sibuk dengan hadis-hadis Rasulullah SAW. Jadi dia sunni tu ngapa hadis ke gapa Allah lah. Begitulah. Ibnu Mahdi berkata Abdullah bin Mubarak adalah seorang yang sangat pandai menilai hadis. Dalam juzuk Rafi'an Yadain, Imam Bukhari berkata Abdullah bin Mubarak adalah seorang yang paling alim di zamannya. Beliau meninggal dunia pada tahun 181 Hijrah. Rujuk Kashful Bari jilid 1 muka 442, Nasrul Bari jilid 1 muka 142. Untuk mendapat maklumat yang lebih lagi tentang Abdullah bin Mubarak, sila lihat Syiarul A'lam min Nubala jilid 8 muka 128 hingga 401, Tahzibul Kamal jilid 6 muka 5 hingga 24, Hilyatul Awliya jilid 8 muka 162 hingga 110 dan lain-lain lagi. Tu kita nak tahu pasal Abdullah bin Mubarak ni seluruhlah. Okey, lepas tu Abdullah bin Mubarak meriwayatkan kepada kami katanya Yunus meriwayatkan kepada kami. Yunus pula, apa dia Yunus? Okey, berkata Yunus bin Yazid Al-Aili ni. Beliau ialah Yunus bin Yazid bin Mushkan bin Abi Al-Nijat Al-Aili. Yunus adalah antara murid Zuhri yang paling menonjol. Dan berkaliber Zuhri. Beliau seorang perawi yang thiqah. Apabila disebut Yunus meriwayatkan daripada Zuhri secara mutlak tanpa menjelaskan identitinya, maka beliaulah yang dimasukkan Zuhri sebenarnya dah, bukan Zuhri lain. Yunus bin Yazid meriwayatkan hadis daripada Al-Qasim, Ikrimah, Salim, Nafi', Zuhri dan ramai lagi tokoh-tokoh hadis yang lain. Meninggal dunia di Mesir pada tahun 159 Hijrah. Rujuk Umdatul Qari jilid 1 muka 68, Taqrib At-Tahzib muka 114, Hadis Sari muka 249. Gitulah. Jadi Abdullah bin Mubarak meriwayatkan kepada kami, katanya Yunus meriwayatkan kepada kami daripada Az-Zuhri, dah. Okay, siapa dia Az-Zuhri? Bidata Az-Zuhri. Nama lengkap beliau ialah Abu Bakar Muhammad bin Muslim bin Ubaidillah bin Abdullah bin Shihab bin Abdullah bin Al-Harith bin Zuhrah bin Kilab Az-Zuhri. Beliau lebih dikenali dengan panggilan Ibn Shihab Az-Zuhri. So nama dia, biasa panggil Ibn Shihab Az-Zuhri. Kerana datuk ketiganya bernama Shihab lah, beliau dipanggil Ibn Shihab. Dia anak kepada tuk gitu. Bahasa Arab biasanya. Macam Imam Syafi'i lah ada. Pada tuk dia ni tak. Lepas tu dipanggil Ibn Shihab dah. Dan kerana berasal daripada keturunan Bani Zuhrah, itulah beliau dipanggil Az-Zuhri.
Zuhri tu orang gotu ni kan. Apa orang? Nama dia Abu Bakar ni sebenarnya, tapi dia panggil Zuhri sebab kapur dia Zuhri kan. Ibn Syihab Az-Zuhri terbilang sebagai salah seorang tokoh tabi'in kecil yang siqah dan faqih. Beliau banyak mendapatkan ilmu daripada tabi'in besar dan sahabat kecil. Terdapat banyak sekali keutamaan dan keistimewaan beliau. Antara lainnya ialah beliau merupakan orang yang mula-mula sekali dipertanggungjawabkan dan ditugaskan oleh pihak pemerintah, yakni Khalifah Umar bin Abdul Aziz, untuk mengumpulkan hadis-hadis Rasulullah SAW. Kerana itulah As-Suyuti berkata dalam Alfiyah hadisnya begini. Dan Alfiyah hadis ni Imam Suyuti ada buat 1000 hadis ni untuk cerita ilmu hadis lah. Jadi kalau kita awwalu jami'ul hadis wal athar Ibn Syihab amuralahu Umar. Bermaksud orang yang mula-mula mengumpulkan hadis dan asar ialah Ibn Syihab. Umar lah, yani Umar bin Aziz lah. Umar lah yang menyuruh memerintahkan beliau membuat kerja itu. Jadi start buat pembukuan hadis ni start daripada zaman Umar Abdul Aziz dan disuruh kepada Ibn Syihab Az-Zuhri ya. Nama ini bukanlah berarti Ibn Syihab adalah orang yang mula-mula sekali mengumpulkan hadis. Tapi tidak, sebetulnya ada dah ya. Dan membukunya secara mutlak tidak ya. Kerana sebelum beliau sudah ramai orang yang telah membukukan hadis-hadis Rasulullah SAW seperti Abdullah bin Amr bin As. Anak kepada sahabatnya. Nah. Dan lain-lain. Apa yang dimaksudkan dengan orang yang mula-mula sekali mengumpulkan hadis dan membukukannya di sini ialah orang yang mula-mula sekali dipertanggungjawabkan dan ditugaskan oleh pihak pemerintah. Ini ada poin itu pihak pemerintah suruh. Projek KJL kita kata, bukan projek individu, dah projek KJL sendiri dah. Yang melaksanakan kerja itu dah. Az-Zuhri meninggal dunia pada tahun 124 Hijrah. Rujuk Umdatul Qari jilid 1 muka surat 47-48, Tahzibul Kamal jilid 26 muka surat 419 hingga 443, Tahzibut Tahzib jilid 3 muka surat 990 hingga 998, Alfiyatus Suyuti muka surat 7. Nah, tu cerita berjata Az-Zuhri. Lepas tu kata Imam Bukhari lagi dah. Ya ibu tahwil. Perbahasan tentang penggunaan simbol ha dalam sanad dah. Kalau kita baca hadis, ya ada ha tu. Apa maksudnya dah? Sekiranya teks asal bahasa Arab diperhatikan, anda akan dapati sebelum muhaddatsna Bishr bin Muhammad terdapat huruf ha. Terletak di antara nama Az-Zuhri dan sanad berikutnya yang bermula dengan nama Bishr bin Muhammad. Inilah kali pertama Bukhari menggunakan simbol ha ini dalam kitab sahihnya. Simbol ini digunakan oleh pengarang-pengarang 6 kitab sahih yang lain dah. Kitab-kitab hadis yang lain tu ni kitab Sunan Sittah ni. Dia guna kaedah yang sama ha juga dah. Di dalam Musnad Ahmad juga ia digunakan juga dah. Jadi Musnad Imam Ahmad pun ada juga ha ni. Kalau kita cari baca dia ada dah. Namun begitu paling banyak ia digunakan oleh Muslim dalam sahihnya dan Abu Daud dalam sunannya. Kalau kira banyak penggunaan ha ni kalau kita tengok dalam sahih Muslim dan juga dalam sunan Abu Daud dah. Tidak diketahui ada di kalangan ulama mutaqaddimin orang yang membincangkan perbezaan pendapat ulama tentangnya. Tadi macam tak ada khilaf dah. Orang pertama yang mengumpulkan perbezaan pendapat ulama tentangnya adalah Ibnu Salah. Dalam kitab beliau dikenali dengan nama Muqaddimah Ibnu Salah, baru cerita pasal nak faham ni kan khilaf kan. Secara ringkasnya dapatlah disimpulkan perbezaan pendapat mereka itu kepada dua pendapat. Ia sama ada ha atau kha. Para ulama hadis yang mengatakan ianya adalah ha terbahagi pada 5 kumpulan pula. Ha saja 5 kumpulan pula. Kha tak tahu lah berapa pula dah. Kita nak faham istilah kalau betul-betul hadis, nak bahasa Arab tu ha tu apa maksud dia. Okey, pertama kumpulan yang menganggap ia adalah ringkasan kepada perkataan tahwil. Yang membawa maksud pemalingan sanad, paling tukar sanad, paling sanad. Pemalingan yang dimaksudkan di sini ialah pemalingan sanad hadis. Contohnya sanad pertama Imam Bukhari membawa senarai gurunya bernama Abdan. Beliau menerima hadis yang akan dikemukakan daripada Abdullah bin Mubarak. Ini daripada Abdan, tergunya Abdan. Abdullah bin Mubarak menerimanya daripada Yunus. Yunus menerimanya daripada Zuhri. Zuhri menerimanya daripada Ubaidillah. Beliau menerimanya daripada Ibn Abbas. Sementara sanad yang kedua pula, beliau pula membawa senarai gurunya yang lain pula. Guru lain lah. Iaitu Bishr bin Muhammad. Bishr juga menerima hadis yang akan dikemukakan daripada Abdullah bin Mubarak juga. Daripada Abdullah bin Mubarak juga. Cuma dia daripada atau guru lain Bishr. Abdullah menerimanya daripada Yunus dan Ma'mar. Mereka berdua juga menerimanya daripada Zuhri dan seterusnya sehinggalah sampai kepada Ibn Abbas.
Seseorang pengarang kitab hadis mengemukakan simbol ha untuk beberapa tujuan berikut. Pertama, menyatakan bahawa suatu hadis yang dikemukakannya mempunyai 2 atau lebih saluran riwayat. Keadaan ini lebih menguatkan lagi hadis berkenaan. Ada 2 lebih saluran. Jadi sokong menyokong lah. Bukan sekadar sanak tu sahih. Perawi lain ni kalau boleh lain tak, saling kuat menguat lah. Ikut jalan lain pun ada juga hadis yang sama. Jadi semakin kuat lah hadis tu dah. Yang kedua, B. Jikalau tiap-tiap sanad itu dikemukakan satu persatu secara berasingan, nescaya ia akan menjadi semakin panjang berjela-jela lah. Kalau start berawal semula, oleh sebab itu guna ha dah. Tak payah cerita hak awal lah. Cerita hak beza saja dah. Paling sanad sikit dah. Yang C, yang ketiga, syekh yang tersebut dalam ha merupakan syekh mustarak atau syekh yang dikongsi bersama oleh kedua-dua sanad hadis. Atau lebih daripada 2 sanad hadis. Dalam contoh di atas, Zuhri adalah syekh mustarak bagi kedua-dua sanad. Dari 2 sanad tu ada guru yang sama Zuhri. Perawi-perawi di atas Zuhri adalah sama saja untuk kedua-dua sanad yang sampai kepada itu. Jadi sanad di atas dia nak sampai ke Nabi tu, sanad di atas dia serupa je. Lepas Zuhri tu sampai Ibn Barak dan sebagainya lah. Ada sampai Zuhri tu adalah Zuhri tu sampai ke atas tu serupa lah. Hanya cerita lepas ni lah. Sanad ni cerita lepas Zuhri dah. Lepas tu sampai ke Zuhri tu baru ada perbezaan sanad. Baru jadi sama sanad. Bezanya sebelum Zuhri lah. Di bawah ni. Perawi atas sampai ke Nabi tu. Kata sama lah. Start dari Zuhri tu sama lah. Okey, D yang keempat dia. Ha berkenaan berperanan sebagai pemisah di antara 2 atau lebih sanad. Pisah dah. Sanad tu pisah-pisah dah. Kalau dia tidak tulis ha di situ, tentu sekali nama perawi selepasnya difahami sebagai lanjutan rantaian perawi sebelumnya. Tadi seolah-olahnya Zuhri daripada Bishi dah. Pada Habishi ni orang Kedah. Zuhri awal lagi dah. Orang lama lagi, orang dekat dengan zaman Nabi lagi dah. Tadi kalau tak bawa ha tukar lah. Jadi ibu ha tu nak ajak bunyi ni. Bukan sama ni. Hak ni nak ajak sanad lain dah. Okey, yang kelima dah. Yang kelima dah. Dapat diketahui daripadanya perihal mutaba'ah. Sama ada ia mutaba'ah tamah atau naqisah. Ni ada kita bicara di sini. Mutaba'ah tamah. Dia sempurna lah maksudnya. Daripada bawah ke atas lah. Naqisah ni kurang lah. Gitu dah. Dengan adanya mutaba'ah suatu hadis yang dikemukakan tentunya. Yang kelima kena F dia. Dengan adanya mutaba'ah sesuatu hadis yang dikemukakan tentunya menjadi semakin kuat lah. Sanad lain tiba-tiba serupa hadis. Maksudnya kuat lah. Sekiranya anda perhatikan sekali lagi pada keratan sanad tersebut, anda akan dapati huruf waw sebelum perkataan hadatsana. Sedangkan huruf waw seperti itu tidak terdapat sebelum perkataan hadatsana yang lain. Kita tengok hadis ni. Ha tu lepas ha wa hadatsana. Ha wa hadatsana. Ada wa situ. Lepas ha. Tadi kalau hal lain hadatsana qala tak disebut wa nah. Huruf wa ini dipanggil waw tahwil. Ni panggil waw tahwil, waw pemalingan sanad ni. Waw tahwil. Perkataan hadatsana selepasnya pula haruslah dimulakan kembali dengan ungkapan qala wa hadatsana. Kalau kita baca sebenarnya ha ni mana ni? Ani Zuhri ha qala wa hadatsana. Qala wa hadatsana, kan ada qala dah. Lepas ha tu sebut qala wa hadatsana. Kena baca gitulah. Walaupun tak ada sanad. Sanad ni orang ada sanad, dia terima sanad daripada tok guru dia kena baca wabihi qala hadatsana lah. Dah pada awal dah. Ataupun dia bukan boleh sanad pun dia baca daripada tok guru, dia boleh baca wabihi dia. Sanad tok guru dia lah. Wabihi qala hadatsana. Jadi qala wa hadatsana dah. Cara menyebut huruf ha tahwil haruslah mengikut kaedahnya tersendiri, iaitu bacaannya ha dan ha. Dia ada baca ha gitu ataupun ha. Ada berarti macam ada hamzah ha. Kita baca, kita bukan sebut tahwil je, kita baca ha gitu. Ani Zuhri ha wa qala wa hadatsana, kita baca dah. Ni kaedah baca hadis lah. Kalau kita baca hadis, kena baca gini lah bagi ikut kaedah yang asal. Ini pendapat pertama tu, bicara panjang tu pendapat pertama maksudnya tahwil ha tu. Okey, pendapat kedua, kumpulan yang mengatakan ia adalah ringkasan kepada perkataan ha'ilun yang membawa maksud penghalang, dinding pemisah atau pembahagi yang memisahkan di antara 2 sanad ni. Pemisah lah. Dinding pembahagi.
ha'ilun. Contohnya sanad di atas terbahagi kepada sanad yang lain selepas nama Az-Zuhri dan ia bermula semula dengan riwayat Bishr. Dinding. Sekiranya sanad tersebut tidak dipisahkan oleh huruf ha tersebut, sudah pasti akan mengelirukan pembaca lah. Kerana Zuhri akan dipahami mengutip kembali hadis tersebut daripada Bishr. Pada Bishr ni tak lahir lagi tahu dah. Ada bahasa Zuhri hidup dah. Sedangkan Bishr adalah guru kepada Imam Bukhari, bukannya guru Zuhri nah. Huruf ha tersebut jika dipakai sebagai ringkasan pada perkataan ha'ilun, maka cara menyebutnya juga terbahagi kepada dua. A. Ia tidak disebut atau dibaca langsung. Tak baca langsung. Dengan kehadiran huruf waw selepasnya disusuli rangkai kata had. Jadi kena dia tak sebutlah ha tu, dia sebut wa bihi qala hadatsana lain pula dah. Cara baca dah. Dia tak sebut ha, dia kata lepas itu wa bihi qala hadatsana. Bihi tu, wa bihi tu dengan sanad tok guru hak ngaji lah, tok guru hak dia baca dah ataupun tok guru tu sendiri ada sanad dah. Dapat diketahui ha itu merupakan ringkasan pada ha'ilun. Hafiz Abdul Qadir Ar-Ruhawi menukilkan cara ini daripada guru-guru beliau yang terdiri daripada para hufaz hadis juga dah. Jadi Abdul Qadir Ar-Ruhawi ni yang belajar tok guru dia baca gitu dah. Sampai situ tukar. Bukan ha sebut dah, sampai dia tulis wa bihi qala haddatsana pula dah. B, ya, cara kedua dah. Ia dibaca dengan sebutan ha'ilun saja dah. Apakah ha tu bukan sebut ha tapi sebut ha'ilun. Tanpa disertakan dengan sebutan wa bihi qala hadatsana gapo dak lah dah. Ha'ilun dapat qala hadatsana ni kan. Cara ini dinukilkan daripada Hafiz Syarafuddin Ad-Dimyati. Hafiz Syarafuddin Ad-Dimyati ada sebut ha'ilun. Okey, pendapat yang ketiga. Kumpulan yang mengatakan ia adalah ringkasan kepada perkataan al-haditsu. Pada umumnya golongan Magharibah di sebelah barat nah, sebelah apa? Morocco ke apa dah. Bila sampai kepada huruf ha, mereka akan membaca dengan al-hadis. Sebut al-hadis gitu. Lalu membaca pula sanad seterusnya hinggalah sampai kepada matan hadis yang diriwayatkannya. Maksud kata mereka al-hadis itu ialah hadis yang akan diriwayatkan. Itu ialah hadis yang akan diriwayatkan. Jadi al-hadis sebut hadis tu hadis yang itu. Dia sebut al-akhir. Dan sebenarnya kalau buat bersih itulah hadisnya. Jadi al-hadis tu maksudnya hadis yang panjang, matan hadis, matan isi kandungnya hadis. Jadi sebut siapa ke ha tu sebut tak sebut ha tapi sebut al-hadis. Maksudnya maksud tu ada hadis. Okey, maksud kata mereka al-hadis tu ialah hadis yang akan diriwayatkanlah hadis, matan hadis, isi kandungnya hadis. Boleh juga dikatakan al-hadis yang diucapkan itu dianggap sebagai maf'ul yang mahzuf. Yang kena buat, yang dibuang lah. Amilnya dah. Amilnya kena buat dah. Takdir amil yang mahzuf itu, amil yang kena buat itu, dah. Iaitu, iqra' al-hadis. Dah. Bacalah hadis nanti. Jadi, amil itu, iqra' lah dia maksudnya fi'il amal tu, dia akan menyebabkan atau masuk dah. Maf'ul bih dah. Al-hadis lah gitu. Lagi kita kata dah. Jadi, takdir amil yang mahzuf itu dah. Jadi, membaca hadis lah. Baca hadis. Ni kumpulan ketiga dah. Kumpulan keempat pula dah. Kumpulan mengatakan ia adalah ringkasan pada perkataan sah ataupun sahih. Dia bermaksud betul atau benar. Ha tu kata dia sahih ataupun sah. Antara tujuan ia diletakkan di antara dua saluran sanad ialah untuk A, menjelaskan bahawa rantaian sanad yang dikemukakan adalah betul. Betul tak salah, betul dah ni. Pengarang kitab tidaklah kita keliru. Oleh itu tidaklah wajar dikatakan sebahagian sanadnya tidak ada atau matan telah gugur. Dah. Yang kedua B, mengingatkan bahawa matan hadis bagi sanad yang terhenti sebelum sah tu, sebelum ha tu, sebelum simbol sah itu sama saja dengan matan hadis bagi sanad yang tersebut selepasnya ni. Jadi hati nak cerita ni hadis tu samalah. Matan isi kandungan hadis tu sama dah dua-dua. Sanad pertama dan sanad kedua sama dah. Hafiz Abu Usman As-Sabuni, Hafiz Abu Muslim Umar bin Ali Al-Laythi dan Muhaddis Abu Sa'ad Al-Khalidi malah menggantikan terus simbol ha dengan sah dalam tulisan mereka ni. Ini tu kutu hadis besar ni. Hafiz yo. Abu Usman As-Sabuni gapo dah. Tu hadis lah. Ha tu ganti dengan sah. Para ulama hadis yang mengatakan ia sebenarnya kha bukan ha pula terbahagi pada dua kumpulan. Ni jagalah kurang. Semakin kuranglah pendapat bukan ha situ kha sebenarnya. Jadi hak sebenarnya kha bukan ha terbahagi pula kepada dua kumpulan dalam menentukan maksud kha tu.
Pertama, yang mensyarat kepada isnadun akhir. Ini isnad lain pula dah. Ini apa? Akhir dah. Kha tu akhir. Maksudnya ada sanad lain ni, sanad lain. Yang ke-B, dia mensyaratkan kepada iqra ila akhirih. Bacalah hingga ke akhir sanad hadis ni. Dah, ni pendapat kedua dah. Dalam kumpulan hak kata kha sebenarnya ha. Bagaimanapun kebanyakan ulama lebih cenderung kepada pendapat kumpulan pertama yang mengatakan huruf ha tersebut adalah ringkasan kepada perkataan tahwil. Ni paling terkenal majoriti ulama kata ha itu tahwil pemalingan sanad ni. Yang membawa masuk pemalingan sanad, kebanyakan mereka menyebut dengan sebutan ha sebab setiap kali sampai kepadanya ha dia. Kalau mengajar hadis sebut ha panjang tu tahu dah. Ni nak tukar sepaling sanad lain kepada hak ngelah tu lah Zuhri tu sama dah. Untuk semua perbincangan di atas lihat Muqaddimah Ibn Salah muka surat 99 hingga 100, Irsyadus Sari jilid 1 muka surat 71, Syarah Muqaddimah Muslim muka surat 19, Muqaddimah Aujazul Masalik muka surat 313, Umdatul Qari jilid 1 muka surat 75, Kashful Bari jilid 1 muka surat 403 hingga 405, Nasrul Bari jilid 1 muka surat 143 hingga 145. Ni ringkasnya. Kitab ni walaupun kita tengok besar sebenarnya ringkasnya daripada kitab-kitab besar lagi lah. Kalau orang ada kemampuan tu boleh rujuk kitab asal lah kan. Orang tak ada kemampuan apa. Ataupun bukan ada kemampuan, masa tak ada. Nak baca kitab besar-besar, nak rumuskan setahun ni pun makin masa dah. Jadi kita terima kasih banyaklah kepada Maulana Asri ni. Di samping mengajar tu dia buat nota dah. Jadi kita lebih mempercepatkan kita dapat ilmu lah. Ringkasan ilmu yang padat dah. Kan nak sungguh kak, nak baca. Makin masa lama mana nak boleh buat ringkasan ni nak. Okey, habis itu tentang ha tahwilnya. Kata Imam Bukhari lagi tu ha tu tulis nah. Okey, Bishr bin Muhammad juga meriwayat kepada kami nah. Siapa dia Bishr bin Muhammad? Okey, dia data Bishr bin Muhammad. Bila ialah Bishr bin Muhammad Al-Marwazi As-Sakhtiyani. Abu Muhammad adalah kunyahnya. Imam Bukhari sahaja di antara 6 pengarang kitab utama hadis mengambil hadis daripada beliau. Jadi ni kitab hadis tak sebut dia dah. Jadi Bishr Muhammad ni hanya disebut oleh Imam Bukhari. Ibn Hibban menyaraikan nama beliau dalam senarai orang siqah dalam kitab siqahnya. Ibn Hibban masuk dalam kitab siqahnya, dia kata siqah saja. Dalam masa yang sama Ibn Hibban menyebutnya sebagai seorang murji'ah. Dia murji'ah ni tak tahulah ada dua jenis murji'ah fiqh, jenis mazhab Hanafi. Pada ada murji'ah akidah, jenis murji'ah kata buat dosa ni tidak menguraikan iman ada. Bishr meninggal dunia pada tahun 904 Hijrah. Rujuk Umdatul Qari jilid 1 muka surat 74, Tahzib Al-Kamal jilid 4 muka surat 145 hingga 146. Lepas tu dia kata Bishr bin Muhammad juga meriwayatkan kepada kami, katanya Abdullah meriwayatkan kepada kami, katanya Yunus bin Ma'mar meriwayatkan kepada kami daripada Az-Zuhri. Hadis yang semakna dengan hadis sebelumnya. Jadi Yunus bin Ma'mar pula dah nak sampaikan Zuhri. Tadi daripada Yunus lah. Supa tak tahu nak. Tadi Abdullah bin Barak daripada Yunus daripada Zuhri. Ni pula Yunus daripada Zuhri lah. Yunus bin Ma'mar, bukan Yunus saja, Yunus bin Ma'mar dah. Okey, siapa dia? Pertama Yunus bin Ma'mar ni. Dia datang bukan Yunus bukan Yunus bin Ma'mar silap dah. Yunus dan Ma'mar sini saya salah baca. Yunus dan Ma'mar dah. Yunus yang sama kali dan Ma'mar dah. Dia dua dah. Yunus Sajale, Ma'mar Sajale daripada tok guru yang sama daripada Zuhri. Gitu cara dia. Jadi Ma'mar lah. Nak tahu biar datang Ma'mar bin Rashid Al-Azdi. Beliau ialah Ma'mar bin Rashid Al-Azdi, yakni Abu Amr Al-Basri. Pernah tinggal di Yaman dan beliau dianggap sebagai salah seorang yang alim di sana. Jadi Ma'mar ni orang alim di Basrah. Di Yaman, bahasa di Yaman. Jadi di Yaman dah. Abdul Razak Al-San'ani berkata, Abdul Razak San'ani ni orang di Yaman kot dah. San'ani. Abdul Razak San'ani berkata, saya telah menerima 10,000 hadis daripada beliau. Ma'mar meriwayatkan hadis daripada sekian ramai tabi'in. 10,000 dia. Dari kalangan generasi tabi'in juga ramai orang yang telah menerima hadis daripada beliau. Secara umumnya beliau dianggap sebagai seorang siqah lah. Tetapi riwayatnya daripada Thabit, A'mash dan Hisham bin Urwah dipertikaikan oleh setengah-setengah ulama ni. Daripada Thabit, A'mash dan Hisham bin Urwah. Perawi tu kuat tapi sanad dia tu tak percaya, takut ada tengah-tengah ada perawi lain tak berbuah dia. Riwayat-riwayatnya di Basrah juga dipertikaikan oleh mereka dah. Ma'mar meninggal dunia pada tahun 104 Hijrah ketika berumur 58 tahun.
Rujuk Umdatul Qari jilid 1 muka surat 68 hingga 69. Taqrib at-Tahzib muka surat 541. Tu Ma'mar Ar-Rasyid lah. Yunus dan Ma'mar ni sama-sama anak murid kepada Az-Zuhri. Hadis semakna dengan hadis sebelumnya lah. Okay, perbezaan istilah nahwu dan mislahu ni. Kalau ke bahasa Arab ni, kalau kita baca hadis ingat tadi, janganlah sekali dia sebut apa? Dan Yunus wa Ma'mar an-Zuhri nahwahu dah. Qala akhbarani Ubaidullah. Lepas tu Zuhri tu dia sebut nahwahu dah. Tadi kita jumpa ada nahwahu pula. Lepas tu sama qala akhbarani Abdullah bin Ibn Abbas. Tu samalah. Start daripada Zuhri ni sama. Tapi sebelumnya sebut daripada Ubaidullah, qala akhbarani Abdullah disebut nahwahu. Apakah maksud nahwahu dah dalam kitab dia? Perbezaan istilah nahwahu dan mislahu. Kalau kita jumpa dalam kitab hadis disebut nahwahu, mislahu, kita nak faham apakah beza antara keduanya dah. Dalam sanad yang kedua ini Imam Bukhari menggunakan satu istilah ilmu hadis iaitu nahwahu. Istilah ini sering diterjemahkan dengan seumpamanya atau sepertinya. Kita terjemah biasa gitu dah. Terjemahan ini sebenarnya tidak menepati maksud asalnya. Jadi dalam ilmu hadis ni ada istilah khusus dah. Macam soduk lah. Soduk tu sangat benar ikut bahasanya. Tapi soduk ni sebenarnya ta'adil yang paling rendah sekali lah. Dekat dengan tajrih lah. Dekat dengan da'ih lah. Jadi soduk tu bukan kuat. Sekoh yang kuat lah. Soduk tu walaupun ikut bahasanya sangat benar. Tapi ikut istilah hadis ni boleh pakai lah kita kata dah. Benar sahaja boleh pakai lah. Okey, lah ni nahwahu tu terjemahan biasanya seumpamanya nak, sepertinya, tapi di segi istilah hadis ni tak seperti itulah nak. Kerana terdapat satu lagi istilah yang juga sering diterjemahkan dengan seumpamanya atau sepertinya. Istilah tersebut ialah mislahu. Sedangkan terdapat perbezaan yang jauh di antara makna nahwahu dan mislahu itu dia. Jadi istilah di segi ilmu hadis beza jauh nahwahu dengan mislahu dia. Dalam istilah ilmu hadis, nahwahu bererti suatu hadis diriwayatkan melalui sanad yang kedua atau sanad yang lain dengan ada sedikit sebanyak perbezaan pada lafaz matanya daripada mata hadis bagi sanad yang pertama. Sebenarnya ada beza. Lafaz matanya ada sedikit beza. Walaupun maknanya sama, mata dia ada sedikit beza dah. Tapi dia guna sanadnya, dia gabung sanad ni lah, kira-kira dah. Tetapi makna kedua-duanya tetaplah sama, dia kata. Perbezaan lafaz kedua-duanya mungkin hanya terletak pada satu titik, satu baris. Kadang-kadang benda tu sikit beza dia. Satu titik, satu baris beza lafaz dia lah. Perkataan aja beza. Hal lain serupa belaka. Ayat atau lain seumpamanya saja dah. Namun ia tidaklah membawa kepada perbezaan makna di antara kedua riwayat hadis tersebut. Dia bukan macam Quran, tak boleh beza sikit abuk dah. Quran ni baris atas bawah tak boleh ni. Jadi hadis tidak semestinya selagi makna yang tidak bertukar, ia boleh diterima lah. Waktu perbincangan meriwayatkan dengan makna dia. Dalam hadis jumhur kata boleh lah. Jadi lafaz tu cuba sedaya payah nak sama, tapi kalau makna lebih kurang silap sikit, tak ingat sikit, tak lagi makna diterima. Perkataan mislahu pula bererti lafaz matan bagi kedua hadis daripada dua sanad tersebut atau lebih sanad itu sama sahaja, dia tidak mempunyai sebarang perbezaan sedikit pun. Jadi kalau guna mislahu ni lagi kuat lah daripada nahwahu dia. Sikit pun tak beza, baris pun tak beza dah. Perkataan satu perkataan tidak berbeza sama berlaku baru guna mislahu dia. Itu terjemahan tepat untuk nahwahu ialah hadis yang sama maknanya. Kalau kita terjemah lebih baiknya, nahwahu tu sama maknanya, bukan seumpamanya atau sepertinya. Tak siapa maksud. Dalam ilmu hadis tak siapa maksud. Maksudnya lebih baiknya sama maknanya dengan hadis sebelumnya. Penggunaan istilah nahwahu oleh Imam Bukhari dalam sanad yang kedua di sini hanya merujuk pada riwayat Ma'mar saja. Jadi ia tidak melibatkan riwayat Yunus. Kerana riwayat Yunus menerusi sanad yang kedua pun juga sama lafaznya dengan riwayat daripada saluran pertama. Riwayat Ma'mar tu ada sedikit perbezaan lafaznya. Rujuk Fathul Bari jilid 1 muka surat 30. Umdatul Qari jilid 1 muka surat 35, Irsyadus Sari jilid 1 muka surat 31, Kashful Bari jilid 1 muka surat 456, Nasrul Bari jilid 1 muka surat 145. Kat mana kita nak kira? Kat mana nak?
sikit lagi. Jadi Yunus bin Ma'mar, Yunus dan Ma'mar, mungkin bin Ma'mar, Yunus dan Ma'mar meriwayatkan kepada kami daripada Az-Zuhri, hadis yang semakna dengan hadis sebelumnya, nahwahu. Nahwahu. Katanya Ubaidullah bin Abdullah meriwayatkan kepada saya, dia ambil riwayat ini daripada Ibn Abbas. Jadi daripada Ubaidullah bin Abdullah. Siapa dia Ubaidullah bin Abdullah bin Utbah bin Mas'ud Al-Huzali ni? Dia datang Ubaidullah bin Abdullah bin Utbah bin Mas'ud Al-Huzali. Beliau ialah Ubaidullah bin Abdullah bin Utbah bin Mas'ud Al-Huzali, cucu saudara Abdullah bin Mas'ud. Cucu saudara ni, bukan saudara, cucu saudara Abdullah bin Mas'ud. Kerana Utbah bin Mas'ud itu adalah saudara Abdullah bin Mas'ud. Utbah bin Mas'ud ni adik-beradik Abdullah bin Mas'ud dan Ibn Mas'ud. Sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ni. Jadi siapa dia Abdullah bin Mas'ud? Ibn Mas'ud ni sahabat Rasulullah nah. Ubaidullah merupakan salah seorang daripada 7 orang fuqaha. 7 orang yang dianggap yang sangat alim, dan menjadi rujukan masyarakat di Madinah. Ahadul fuqaha as-sabi'ah bil Madinah. Tadi kalau kita mengaji fiqh, kita kerja pula. Jadi kalau sebut 7 orang fuqaha Madinah ni, salah seorang ni Ubaidullah bin Abdullah bin Utbah ni. Jadi cucu saudara Ibn Mas'ud ni antara 7 orang faqih, 7 orang tok fiqh di Madinah pada masa tu. Dialah sangat jadi rujukan umat pada di Madinah. 7 orang itulah. 7 orang ahadul fuqaha as-sabi'ah ahadul fuqaha as-sab'ah bil Madinah. Jadi beliau sempat berguru dan menerima hadis daripada sekian ramai sahabat. Dia cucu dan jumpa sahabatnya. Termasuklah antaranya Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Umar dan Abu Hurairah. Tapi tak ada ni Ibn Mas'ud ni. Sebabnya Abdullah bin Abbas ni dia sahabat kecil lah dah. Jadi jodoh lah Abdullah bin Umar dan Abu Hurairah. Sedangkan kalau sahabat Ibn Mas'ud ke apa tu, tok daga dia tu kata ke apa, jauh dah dah. Maksudnya tua dah masa nak Nabi wafat pun tua dah Ibn Mas'ud. Ramai pula tokoh dari kalangan tabi'in berguru dengannya. Khalifah Umar bin Abdul Aziz adalah salah seorang daripada mereka. Jadi Umar bin Abdul Aziz ni, khalifah ni, guru dengan Ubaidullah bin Abdullah bin Utbah bin Mas'ud Al-Huzali ni. Jadi salah seorang anak murid dia Umar bin Abdul Aziz. Di akhir hayatnya Ubaidullah telah kehilangan penglihatannya dan beliau telah meninggal dunia di Madinah. Jadi buta lah Ubaidullah ni sudah meninggal dah. Para ulama berbeza pendapat tentang tarikh wafatnya. Tarikhnya adalah di antara tahun 94, 95 dan 98. Bahkan ada juga yang berpendapat pada tahun 99 atau 102 Hijrah. Hafiz Ibn Hajar memilih tahun 94 Hijrah. Ibn Hajar tarjih 94 Hijrah. Az-Zirkli pula memilih tahun 98 Hijrah bersamaan tahun 716 Masih. Itu pendapat Az-Zirkli dia. Ini tokoh itulah manaqib sejarah-sejarah perawi dia. Ataupun itulah tokoh-tokoh ulama. Lihat Umdatul Qari jilid 1 muka 74, Irsyadus Sari jilid 1 muka 71, Tahzib al-Kamil jilid 19 muka 73 hingga 76, Taqrib at-Tahzib muka surat 255, 252, A'la-A'lam jilid 4 muka surat 145, Kashful Bari jilid 1 muka surat 466, Nasrul Bari jilid 1 muka surat 145. Tu rujukan dia lah. Okay, lepas tu dah dia katanya Ubaidullah bin Abdullah meriwayatkan pada saya, diambil riwayat ini daripada Ibn Abbas. Katanya sesungguhnya Rasulullah SAW adalah orang yang paling pemurah. Nak syarah ni paling pemurah Nabi dah. Perbezaan di antara sakhi dan jawad. Dah ajwadun nas. Ni hadisnya guna apa? Ajwadu bil khair. Ajwadu bil khair. Kesakhi dengan jawad ni beza apa dah. Hadis ini menggambarkan Nabi SAW sebagai seorang yang amat pemurah. Namun bahasa Arab adalah satu bahasa yang amat kaya lah, dengan perbendaharaan kata. Kadang-kadang tidak mudah untuk dipadankan makna perkataannya, disesuaikan makna perkataannya dengan makna perkataan bahasa Melayu dengan tepat. Jadi kita terjemuh tu tak tepat. Terjemuhlah setara makna tak tepat dia dengan makna asal bahasa Arab dah. Sebab bahasa Arab ni lebih kaya dah. Sebagai contoh, definisi kepada perkataan pemurah, dermawan dan sebagainya dalam bahasa Melayu adalah berkaitan dengan kebaikan hati,
seseorang dalam menghulurkan bantuan atau sumbangan berupa harta benda atau barang material saja. Nah, perkataan sakhawah dalam bahasa Arab adalah paling tepat untuk bawa maksud itu. Nah, kalau sakhawah tu bawa tepat serupa dengan pemurah dermawan dalam bahasa Melayu. Hadis yang sedang dibicarakan sekarang tidak pula menggambarkan Nabi SAW sebagai askhan nas. Bukan sebut askhan nas tapi ajwadu. Sebaliknya guna ajwadun nas. Ajwadun nas. Ada kata ajwadun nas, ajwadul khair, gitulah dah. Kata terbitan bagi perkataan ajwadu adalah judul, yakni kemurahan. Itu kata terbitan daripada perkataan ajwad adalah judul. Perkataan ini tidak hanya bermaksud kemurah hati dalam menghulurkan bantuan berupa mata benda sahaja. Malah ia mengandungi makna yang lebih luas lagi daripada itu. Ia merangkumi makna-makna yang lain seperti memberi tanpa diminta. Itu maksud ajwad ni, beri tak harap ke tak itulah. Kalau tak minta pun beri juga. Supaya peminta terhindar daripada kehinaan meminta ni. Lorak-lorak beri dulu sebelum orang ni meminta dah. Pasal meminta ni jatuh maruah dah. Minta sedekah ni jatuh maruah dah. Memberi dengan banyak sehingga memenuhi keperluan orang yang diberi. Itu maksud juga ajwad. Lebih hak beri itu siapa orang tu tak perlu minta orang lain. Memberi apa yang patut diberi kepada orang yang patut menerimanya. Dia beri kepada orang yang patut terima. Bukan pakai sedekah beri saja. Tapi ajwad ni beri pada orang yang lebih memerlukan, orang yang lebih utama dah. Memberi tanpa mengharapkan sebarang balasan. Itu ajwad juga dah. Dan sebagainya. Lebih mendalam ajwad ni. Perkataan ini juga mengandungi makna kemurahan dalam memberikan ilmu. Maksud juga ajwad ni bukan sekadar beri material, beri ilmu pun. Beri pertolongan, tak ada pitih ke apa, dia tolong orang. Memberi bimbingan, tunjuk ajar, pengajaran, ketenangan jiwa dan sebagainya pun dia panggil ajwad juga. Ataupun jud. Okay, definisi sifat jud. Definisi yang tepat dalam menggambarkan makna jud ialah seperti yang diberikan oleh Al-Kirmani. I'ta'an ma yanbaghi liman yanbaghi. Ita'an ma yanbaghi liman yanbaghi. Memberi apa yang patut diberi kepada orang yang patut menerimanya. Ada orang itu bukan nak material, dia nak pada nasihat, dia nak pada bimbingan. Jelaslah ia tidak terikat dengan mata benda ataupun material lah semata-mata. Orang yang diberi pula tidaklah hanya terhad pada orang yang miskin sahaja. Kadang-kadang dia tu tidak miskin tapi dia memerlukan bimbingan, memerlukan pertolongan. Contohnya jika seorang menghulurkan bantuan dalam bentuk pakaian pada orang yang lebih memerlukan bantuan kewangan, ia sudah dikira termasuk dalam kalangan orang yang pemurah dan sakhar. Orang itu bukan nak baju dia tapi nak duit. Tapi orang itu baju kerja. Tapi dia sakhar dah. Tapi ia belum boleh dianggap sebagai jawad, iaitu seorang yang punya sifat jud lagi kerana dia beri benda yang tidak sangat diperlukan oleh pemberi itulah. Penerima itulah. Kerana orang yang punya sifat jud tidak akan memberikan pakaian pada orang yang lebih memerlukan bantuan kewangan. Kepada orang yang memerlukan bantuan kewangan, dia tentu akan memberikan wang, bukanlah pakaiannya. Gitulah dah. Apa yang patut dan perlu diberikan pada orang jahil ialah ilmu, bukannya makanan, bukannya harta ke apa ni. Orang jahil ni nak kepada ilmu. Jadi dia ni kena sedekah ilmu lah. Lebih kurang gitulah, tu panggil jud. Orang yang memberikan makanan pada orang jahil mungkin seorang sakhi. Beri makan ni jamu saja lah. Tapi sudah tentu dia bukanlah jawad lagi dah, bukan seorang jawad lagi. Nasi al-jawad yang diberikan oleh Maulana Muhammad A'la At-Tanwi dah. Maulana Muhammad A'la At-Tanwi pula adalah seperti berikut. Ifadatu ma yanbaghi la li'ud. Memberi apa yang patut diberi tanpa mengharapkan sebarang balasan atau bayaran. Memberi tanpa harap balasan bayaran. Sifat jud berdasarkan definisi ini mengandungi juga erti keikhlasan dalam menyumbangkan sesuatu. Selain itu, tapak bagi sifat jud ialah kekayaan jiwa. Kekayaan jiwa adalah satu malakah, sesuatu yang telah menjadi seperti naluri dalam jiwa manusia. Berbeza dengan sakhawah, kerana tapaknya ialah adanya mata benda yang hendak diberi di tangan. Ia tentunya bukanlah merupakan sesuatu yang tetap dan melekat di jiwa. Jadi, kaya jiwa ni nak. Sifat jud ni kekayaan jiwa lah. Ia lebih daripada sakhawah ni. Sakhawah ni sekadar bantu benda-benda lah. Bukanlah benda yang siapa kau masuk dalam hati lah. Jadi jawab ni lebih mendalam sehingga boleh menusuk jiwa dan kalbu dia. Pemurah dia siapa menusuk jiwa kan dia kena sasaran. Lihat Tajul Arus jilid 2 muka surat 337, Al-Kawakib Ad-Darari jilid 1 muka surat 50. Kasyaf Istilahat Al-Funun wal Ulum jilid 1 muka surat 1. Tafsir Mafatihul Ghaib jilid 1 muka surat 1.
Okay, contoh-contoh sifat murah hati Nabi SAW. Jawabnya. Kemurahan hati Nabi SAW dalam menghulurkan kasih sayang, ilmu pengetahuan dan sumbangan-sumbangan lain berupa harta, benda juga tidak ada tolak bandingnya. Kisah-kisah kemurahan hati baginda tergambar dengan cukup jelas dan terdapat dengan banyak sekali dalam hadis-hadis. Antaranya pertama, Nabi SAW pernah pada suatu hari dilihat tergesa-gesa bangun dari tempat duduk baginda. Sebaik sahaja selesai menunaikan sembahyang asar. Lepas sembahyang asar, bikah bangun lagi Nabi dah. Tak doa, tak zikir ke apa dah kita kata dah. Baginda SAW terus meluru ke dalam rumahnya. Para sahabat kehairanan dengan kelakuan baginda itu. Mereka menunggu dengan penuh minat dan tertanya-tanya apakah gerangan kejadian yang akan berlaku seterusnya. Tidak lama kemudian Nabi SAW keluar dari rumah sambil membawa sejumlah wang emas. Ambil waktu wang emas. Dinyata kepada para sahabat bahawa beliau SAW takut terlupa tentangnya. Nabi takut teringat pasal wang emas tu dah. Resah beliau SAW selagi tidak dibahagi-bahagikan pada orang-orang ramai dengan segera dah. Maka wang emas tersebut dibahagi-bahagikanlah semuanya kepada para sahabat. Dan dibagi habis Cina hampir tak sipai dah. Lihat Sahih Bukhari jilid 1 muka 117 hingga 112. Itu contoh yang pertama masuk Nabi ni jawab dah murah hati. Yang kedua, pernah pada suatu ketika Nabi SAW dibawakan wang tunai dari Bahrain sejumlah 100,000 dirham. Jadi ada 100,000 dirham cukak ke apa tahulah tak. Lantas pada ketika itu juga baginda membahagikannya dalam masjid. Sehingga habis semuanya tanpa meninggalkan 1 dirham pun untuk dibawa pulang ke rumah isteri-isteri baginda SAW. Habis licin Nabi bunyi. Lihat Sahih Bukhari jilid 1 muka surat 60. Yang ketiga, Nabi SAW pernah dihadiahkan satu persalinan yang sangat cantik. Ia ditenung khusus oleh seorang sahabat wanita untuk beliau sallallahu alaihi wasallam. Sudah menjadi kebiasaan Rasulullah SAW kalau diberikan pakaian atau benda-benda lain, baginda SAW akan memakainya dan menggunakannya apa yang dihadiahkan itu sebagai bukti penghargaan terhadap pemberinya. Jadi kalau sahabiah ke gapo bui pakaian gapo, jadi Nabi cepat-cepatlah pakai dah. Tunjuk dah, nak suruh gembira orang jauh bui tu dah. Beri hadiah dah. Tiba-tiba ia dilihat oleh seorang sahabat yang lain lah. Sambil memuji-muji kecantikan pakaian baginda, dia meminta agar baginda SAW menghadiahkan pula pakaian itu kepadanya pula ni. Tengok Nabi, comel nak pakai dah. Jadi dia nak suruh beri ke Nadia balik dah. Tanpa membuang masa, Nabi SAW terus masuk ke dalam rumah dan menyalin pakaian lain lah. Lantas keluar membawa pakaian cantik itu untuk dihadiahkan pada sahabat yang minta tadi. Melihat kejadian tersebut, para sahabat yang lain terus menegur perbuatan sahabat. Sahabat berkenaan lah. Sebaik sahaja dia berlalu dari sisi Rasulullah SAW. Yang ambil pakaian tu, hak Nabi beri hadiah ke dia pula dah. Sepatutnya kalau beri hadiah ke Nabi, dia tengok comel, dia kata nak, Nabi pakai beri teguh dia dah. Mereka meluahkan rasa kecewa dan terkilan mereka terhadap perbuatannya lah, perbuatan sahabat tu. Kerana menurut mereka Nabi SAW tidak pernah menolak apa sahaja permintaan orang. Walaupun baginda amat memerlukannya dah. Kalau benda tu Nabi perlu setengah mana pun, kalau siapa-siapa minta Nabi akan beri dah. Maka sebagai menjawab teguran para sahabat terhadapnya, sahabat tadi menjelaskan bahawa tujuan beliau meminta pakaian tersebut bukanlah untuk dipakai semasa hayatnya, tapi untuk menjadikan pakaian yang telah menyentuh kulit Rasulullah SAW itu sebagai kain kafan yang akan membaluti jasadnya kelak. Mendengar jawapan tersebut, para sahabat yang lain terpegang akur. Lihat Sahih Bukhari jilid 1 muka 70 ya. Ada juga bukan nak berkat atau pak. Ada berkat ni setengah orang ni berkat kat. Habislah cium naga apa dah. Kalau kita tengok sahabat ni, dia kira berkat dia nak bawa pada kubur dah. Dia ada kain kafan dah. Bukan berkat ni pakai dunia dah. Jadi kebal lah ke apa dah. Jadi dia masuk di kubur. Begitu juga rambut ataupun bulu-bulu Rasulullah ni. Ramai sahabat yang masuk di kubur. Dia bukan dah sipil luar dah. Hak jepolda ni kata rambut Nabi lah. Ada cahaya lah ke apa dah. Mengarut dah kat sini dah. Sebab tak sikit je. Ada pula bagi sahabat. Semua ni panjang main dah. Mengarut dah. Yang keempat, di sebalik suka memberi, Nabi SAW pula tidak suka meminta-minta. Sekiranya memerlukan sesuatu seperti wang, bekalan, makanan dan sebagainya, sama ada untuk memenuhi keperluan sendiri ataupun untuk dibahagi-bahagikan pada orang lain, beliau tidak akan meminjamnya daripada para sahabat. Nabi tak pinjam. Daripada sahabat tak pinjam. Sebaliknya beliau akan meminjamnya daripada orang kafir lah kalau boleh. Selain daripada untuk menyatakan bahawa hukum bermuamalah dengan orang-orang bukan Islam adalah harus, tujuan baginda melakukan demikian adalah untuk mengelak daripada dibantu oleh para sahabat.
Ini kerana Nabi SAW sedar sekiranya para sahabat mengetahui bahawa beliau memerlukan bantuan kewangan, tentulah mereka akan berebut-rebut untuk menghulurkannya secara percuma, free saja. Pernah di suatu ketika Nabi SAW menolak pemberian sahabat yang paling dikasihinya, paling rapat dengannya, iaitu Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu. Sewaktu beliau hendak berhijrah, Abu Bakar radhiyallahu anhu secara diam-diam telah menyediakan 2 ekor unta yang diberi makanan secukupnya, di samping segala kelengkapan yang diperlukan oleh orang yang hendak berjalan jauh. Jadi Abu Bakar ni ready awal. Nabi tak minta pun ready dah. Apabila tiba waktunya untuk berhijrah, Abu Bakar ingin menghadiahkannya kepada Nabi SAW. Beri hadiah saja, beri free ya. Tetapi ditolak oleh beliau. Beliau SAW diberkeras, dia mahu menerimanya tanpa bayaran. Nabi nak bayar juga. Demikianlah sikap Nabi SAW. Walaupun dalam keadaan yang amat genting seperti itu, beliau SAW tetap tidak mahu menerima sebarang bantuan, meskipun daripada orang yang paling dipercayainya itu. Orang yang paling sahabat, yang paling disakiti, yang paling percaya pun dia tak mahu terima, melainkan nak bayar dah. Saya rasa kat tu lah dulu dah. Wallahu a'lam. Subhanakallah bihamdika, subhanakumdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.